Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali dalam Getaran Hikmah. Silakan like, share and subscribe serta tekan butang loceng untuk sentiasa mendapat notifikasi video-video daripada kami. Kisah pada hari ini berkaitan dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam dan pengajarannya menghadapi COVID-19. Pedang yang dihayun, musuh invisible bernama COVID, telah tertancap di kebanyakan badan manusia sehingga pertempuran ini telah mengorbankan banyak umat manusia. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wabak ini sehingga Perintah Pergerakan Kawalan telah diisytiharkan untuk memutuskan rantaian pandemik ini. Lebih sebulan seluruh rakyat Malaysia dipenjara sosial sehingga timbul pelbagai isu dan masalah yang melanda. Di sinilah pentingnya sifat sabar dalam menghadapi ujian yang sebesar ini, di samping senantiasa bersyukur kerana masih berada dalam keadaan tahap hidup yang lebih baik jika mahu dibandingkan dengan negara lain. Bahkan seharusnya kita berdoa agar dipermudahkan segala urusan melawan bencana dari Wuhan ini agar kehidupan kita kembali normal. Dalam mendepani dugaan ini, seharusnya kita mengadaptasikan sikap Nabi Ayub alaihissalam semasa baginda ditimpa ujian dan musibah. Kata Ibnu Ishaq, Nabi Ayub berasal daripada Rom dan nama penuhnya adalah Ayub bin Ma'us bin Razih bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Ini bermakna bahawa Nabi Ayub adalah daripada keturunan anak Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Manakala ibunya pula menurut pendapat Ibnu Asakir merupakan anak kepada Nabi Lut alaihissalam. Ibnu Kathir dalam kitabnya Qisas Al-Anbiya menukilkan bahawa kebanyakan mufassirin dan tokoh sejarawan Islam menyebut kehidupan Nabi Ayub diwarnai dengan pelbagai kekayaan. Kekayaan yang dimaksudkan itu merangkumi pelbagai kekayaan, termasuklah tanaman-tanaman, haiwan ternakan, hamba sahaya dan tanah yang luas serta subur. Ibnu Asakir menyebutkan bahawa tanah di Saniyah dan Huraan kesemuanya adalah milik Nabi Ayub serta baginda mempunyai ramai anak-anak dan besarnya keluarganya. Namun begitu, kekayaan Nabi Ayub menyebabkan baginda menjadi seorang yang sangat dermawan dan sangat suka membantu orang-orang miskin. Besar sekali nikmat dan kekayaan yang diperolehi oleh Nabi Ayub, namun tetap juga baginda menjadi hambanya yang bersyukur dan kuat takwanya kepada Allah. Jika dibandingkan dengan kita sekarang, sangat jauh berbeza. Sedikit kekayaan namun sudah mula meninggi diri. Lebih parah lagi, ada di antara kita kenikmatan yang diperolehinya tidak disyukuri, kemudian meminta-minta pula. Nabi Ayub diuji. Tatkala itu, kesemua nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya ditarik semula dan Nabi Ayub diuji dengan satu penyakit yang menyebabkan seluruh tubuh badannya sakit kecuali lisan dan hatinya. Kata Ibnu Kathir dalam tafsirnya bahawa Nabi Ayub diuji dengan penyakit itu sehingga tidak ada walau seorang mahu mendekatinya melainkan isterinya. Sebegitu besar cinta seorang isteri, masih setia kepada suaminya dan dengan menguruskan segala keperluan Nabi Ayub alaihissalam. Senang bersama dan juga susah tetap pun bersama. Penyakit yang dimaksudkan itu adalah penyakit cacar dan Nabi Ayub alaihissalam adalah manusia pertama yang dijangkiti cacar seperti yang diriwayatkan oleh Mujahid. Di ketika sakit itulah dagingnya pada tubuhnya berjatuhan sehingga yang tertinggal hanyalah tulang dan sarafnya. Lalu isterinya yang bernama Rahmah akan sentiasa menaburkan abu sebagai alas tidurnya. Sungguh besar dugaan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam sehingga baginda menghadapi ujian itu bertahun lamanya. Wahab mengatakan bahawa Nabi Ayub menjalani ujian ini selama 3 tahun. Manakala Anas menyatakan bahawa Nabi Ayub telah jatuh sakit selama 7 tahun 1 bulan serta 18 tahun menurut Humaid, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Kathir. Besar ujian dan dugaan kepadanya adalah kerana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bermaksud,
Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh dan seterusnya. Hadis riwayat Nasa'i. Kekayaan Nabi Ayub yang telah terkikis lantaran musibah yang dihadapinya memaksa isterinya bekerja untuk membeli keperluan, yakni makan dan minum bagi suaminya. Namun setelah itu, penduduk di sekitarnya mulai bimbang sekiranya penyakit yang menimpa Nabi Ayub tersebar melalui isterinya, sehingga menyebabkan isteri baginda tidak lagi diambil orang untuk bekerja. Atas dasar itulah, isterinya terpaksa menjual tocang rambutnya kepada anak-anak perempuan ternama untuk membeli makanan dan keperluan mereka. Ada pula sebahagian pendapat mengatakan bahawa isterinya terpaksa menjual tali pinggangnya dengan sepotong roti. Maka apabila isterinya pulang dengan makanan, maka ditanya, "Dari manakah engkau mendapat makanan ini?" Pertanyaan itu tidak dijawab, sehingga bagi Nabi Ayub adalah lebih baginya untuk tidak makan selagi tidak tahu asal-usul makanan yang dibawa pulang isterinya. Apabila terbongkar bahawa isterinya menjual sesuatu, tocang atau tali pinggangnya, maka Nabi Ayub lantas berdoa ke hadrat ilahi seperti mana yang dirakamkan dalam firman-Nya yang bermaksud, "Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa merayu kepada Rabb-Nya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedangkan Engkaulah saja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani." Maka kami memperkenankan rayuannya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya padanya, dan kami gandakan bilangan mereka dengan rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang beribadah kepada Allah. Surah Al-Anbiya ayat 83 sehingga 84. Ketika Allah memperkenankan doanya itu, maka Allah telah memancarkan mata air untuknya mandi sehingga hilanglah segala penderitaan pada tubuh badannya. Kemudian Allah menyuruh pula Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya sehingga muncul mata air yang lain, lalu diminum oleh Nabi Ayub sehingga sempurna kesihatan zahir dan batinnya. Harus diingatkan bahawa cerita-cerita seperti Nabi Ayub alaihissalam dibuang dari negerinya, dilemparkan ke tempat sampah, ulat-ulat berjatuhan dari kepalanya, dan ulat-ulat itu sampai menjalar ke lidahnya adalah daripada riwayat Israiliyat. Dalam masalah ini, Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan bahawa sifat maksum yang ada pada para nabi adalah kerana mereka tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah, dan tidak menerima penyakit terlampau jijik dan hina di mata masyarakat. Oleh itu, riwayat melebih-lebih yang dinukilkan daripada sumber Israiliyat adalah tidak sah menurutnya. Bahkan Hamka juga menolaknya kerana tidak ada sandaran sanad yang kukuh, di samping cerita-cerita seperti ini dibawa oleh Wahab bin Munabbih yang lebih banyak dongengan daripada kebenaran. Ingatlah bahawa daripada kisah ini terselit pengajaran dan ibrah buat masyarakat kini dalam mendepani virus pada tahun ini. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam seharusnya menjadi contoh buat umat Islam. Lihatlah kekayaan Nabi Ayub alaihissalam yang sangat besar, namun tetap juga bersabar di saat hilangnya segala kekayaannya. Kita mengharapkan agar tidaklah diuji dengan kehilangan nikmat seperti itu, kerana sesungguhnya wabak ini pun sudah berat bagi manusia sekaliannya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya akan baik, tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, maka dia bersyukur dan baik baginya. Sekiranya dia mendapat kesusahan, maka dia bersabar dan itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ujian ini adalah untuk didepani kita dengan hati redha dan terbuka. Usahlah menunjukkan sikap tidak sabar dan enggan bersyukur, kerana yang demikian adalah penanda sakitnya hati. Syukurilah nikmat yang sudah ada, agar nikmat yang sedia ada dikekalkan, manakala nikmat kebebasan sosial yang hilang dikembalikan. Kerana sabar dan syukur itu adalah sifat terpuji warisan para nabi.